Tanpa melegakan masa, jom kita mulakan sekarang. Okay, pada slide saya akan menerangkan nota ringkas bagi bab ini. So, saya akan start sekarang. Okay. Apakah maksud hukum linear? Kita boleh bayangkan hukum linear adalah garis lurus. So, bagi topik ini, subtopik yang kita akan belajari adalah hubungan linear dan tak linear. Seterusnya, hubungan linear dan hubungan tak linear. Dan akhir sekali, aplikasi hukum linear. Kemahiran yang kita sedia ada pada topik ini adalah kita mestikan faham dan pandai menggunakan persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Indeks dan logaritma rimah serta algebra. So, di sini menunjukkan graf iaitu hubungan linear dan tak linear. Ini adalah graf dengan tak linear dan ini adalah hubungan linear. Okey, seterusnya kita sama-sama melihatkan garis lurus penyuaian terbaik. Untuk buatkan garis lurus penyuaian terbaik ini, garis lurus menyambungkan kebanyakan titik yang diplot pada graf. Titik yang tidak bersambung pada garis mesti bertaburan secara seimbang di kedua-dua belah garis. Nampak atas ada satu yang tidak dapat disambungkan dan bawah juga ada satu titik yang tidak boleh disambungkan, iaitu seimbangan. Okey, seterusnya kita sama-sama mengkaji hukum linear dan hubungan tak linear. So, di sini kita mesti tahu Y besar sama dengan M, X besar tambah C. Y besar dan X besar hanya mengandungi pemboleh ubah tanpa pemalar. M dan C hanya mengandungi pemalar. Okey, seterusnya, menukarkan persamaan tak linear kepada bentuk linear. Kemahiran kita sedia ada, saya ulangkan sekali. Y besar sama dengan M, X besar tambah C. Soalan contoh pertama berbunyi demikian. Y sama dengan PX kuasa 3 tambah QX. So, di sini kita mestikan buang pemboleh ubah daripada salah satu pemalar. Di sini kita nampak dua-dua ada pemalar kan. PX kuasa 3 dan QX ada pemalar. So, kita akan buangkan X supaya jadikan Q tunggal sahaja. Jika kita buang X, maka bahagikan semua dengan X. So, bahagikan semua dengan X, dia akan membentuk Y bagi X sama dengan PX kuasa 2 tambah Q. Di sini kita nampak Y bagi X adalah Y besar kita, X kuasa 2 adalah X besar, P adalah M, dan Q adalah C. Soalan contoh 2. Y sama dengan A, B kuasa X. So, kita nampak di sini ada indeks kan. So, kita akan X sebagai indeks, logkan kiri dan kanan. Log Y asas 10 sama dengan log A asas 10 tambah X log B asas 10. So, di sini kita jelas nampak log Y asas 10 adalah Y besar kita. Okey, so saya akan tanya, manakah adalah X besar bagi persamaan ini? Adalah log A asas 10, X log B asas 10 ataupun X sahaja? Cuba respon. Manakah ialah X besar bagi persamaan ini? X. Betul sekali. Dan log B asas 10 ni adalah M dan log A asas 10 adalah A. So, tak semestinya dia akan susun ikut urutan Y sama dengan MX tambah C. So, kemungkinan X pun akan ada di depan. Tengok kepada situasi. So, contoh ketiga. Y sama dengan X indeks A bahagi B. Pemalar sebagai indeks. So, juga guna kemahiran yang sama, kemahiran logaritma, logkan kiri dan kanan. So, berdasarkan hukum log yang kita belajari, kalau dalam log ada bahagi, maksudnya adalah tolak atau tambah. Persamaan yang terbentuk akan jadi tambah atau tolak. Tolak. Okey, betul. So, akan jadi log Y asas 10 sama dengan A, log S asas 10, tolak log B asas 10. So, di sini
Manakah satu adalah Y besar kita? Log Y asas 10. Ada jawapan lain tak? Okey, betul. Log Y asas 10 adalah Y besar kita. Dan log X asas 10 adalah X besar. A sebagai M. Dan negatif log B asas 10 sama dengan, iaitu C, pintasan Y. Kita dah habis lihat yang contoh-contoh di atas. Juga sekarang kita akan nampak aplikasi. Contoh soalan. Soalan berbunyi demikian. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah K bagi X. Dengan keadaan K ialah pemalar, suatu garis lurus diperoleh dengan memplot X, Y melawan X kuasa 3 seperti ditunjukkan dalam grafik 1. So, diberi satu persamaan tak linear. Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah K bagi X adalah persamaan tak linear. Dan diberi graf linear. So, macam mana kita nak tukarkan persamaan tak linear kepada bentuk persamaan linear? So, di sini kita akan jelas nampak. Kita ada clue kan? Sini ada X kuasa 3. Nampak tak? X kuasa 3 adalah bertindak sebagai X besar kita. Dan XY adalah Y besar. So, untukkan jadi persamaan yang sama dengan graf linear, kita haruskan buat apa pada persamaan tak linear kita? Adakah darab dengan Y, darab dengan X, bagi dengan X, darab X. Okay. Dulu Izzah jawab darab X, ada tak yang lain? Okay, betul. Kita akan darabkan X bagi setiap sebutan di sini. So, akan membentuk XY sama dengan 3X kuasa 3 tambah K. So, XY adalah Y besar kita. Menuju kepada graf linear, yang ini adalah XY kan. So, adalah Y besar kita. Seterusnya, X kuasa 3 adalah X besar. Nampak tak? Sama dengan graf linear kita. Dan 3 ni adalah M. Okay, so soalan saya, K ni ialah apa? K ni ialah apa? C. Betul, K adalah C atau dikenali sebagai pintasan Y. So, di sini kita dapatkan maklumat Y besar kita, M, X besar kita serta nilai C. So, di sini yang kita nak cari sekarang adalah cari nilai H dan nilai K. Yang saya dia, C sama dengan K sama dengan 4. Macam mana kita dapatkan iaitu 4? K ialah pintasan Y. So, pada graf linear ni, 4 adalah C kita. So, kita terus dapat jawapan K sama dengan 4. So, di sini kita ungkapkan persamaan linear. Y besar sama dengan 3X tambah 4. 4 adalah pintasan Y dan 3 adalah nilai M. So, kita subkan masuk. Di sini ada 2 titik kan. So, 15 akan ialah X besar kita. Dan H adalah Y besar kita. So, kita gantikan masuk dalam persamaan yang kita ada. Kita akan dapati jawapan kita H sama dengan 49. Okay, soalan ni faham tak? Apa-apa nak tanya? Okay, kalau tak ada, kita tengok soalan kedua. Raja A menunjukkan lengkung Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 3. Manakala Raja B menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh apabila Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 3 diungkapkan dalam bentuk linear Y besar sama dengan C tolak 3X besar. So, soalan saya, Raja A, diagram A ni adalah graf apa? Graf linear atau graf tak linear? Diagram A ni tak linear, betul. So, diberi satu persamaan tak linear dan juga diberi graf tak linear serta graf linear. So, bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? So, sekiranya kita nampak Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 3 adalah persamaan tak linear yang diberi. So, gunakan clue yang ada di sini. Y sama dengan C tolak 3X. Okay. So, 3 ni adalah apa?
sorry. C ni adalah apa? Kalau rujuk kepada Y sini. Kalau rujuk kepada graf linear ini. C ni nilai dia ialah apa? 2. So kita haruskan, kita buangkan pemboleh ubah yang ada dalam persamaan ini, jadikan 2 adalah dalam tunggal, iaitu bentuk C. So kita akan buat apa untuk jadikan persamaan supaya 2 ni sahaja tunggal, tak ada X kuasa 2. Apa yang kita lakukan, apa yang kita nak lakukan untuk buangkan X kuasa 2? Okey, kita akan bahagikan X kuasa 2 kepada semua pemboleh ubah. So akan membentuk persamaan baharu Y bagi X kuasa 2 sama dengan 2 tolak 3 bagi X kuasa 2. Dan juga kita boleh ungkapkan keluar Y bagi X kuasa 2 sama dengan 2 tolak 3 1 per X kuasa 2. So di sini kita nampak Y bahagi X2 adalah Y besar. Dan 1 per X kuasa 2 adalah X. Dan M adalah 3. Dan 2 adalah C. So di sini soalan nak kita cari ungkapkan X besar dan Y besar dalam sebutan X atau X dan Y atau X atau Y. So di sini kita nak cari X besar kan. So, X besar yang kita dapat cari di sini, iaitu X besar sama dengan 1 per X kuasa 2. Dan Y adalah Y bagi X kuasa 2. Untuk soalan ni, ada tak apa-apa soalan? Semua faham tak soalan ini? Cuba respon. Okay, faham. Seorang je yang faham ke? Yang lain? Okay, faham. Okay, kemudian kita akan sama-sama tengok bagaimana kita nak selesaikan soalan hukum linear dalam kertas 2. Okay, yang ni adalah cara untuk kita dapatkan markah penuh, iaitu 10 markah dalam subtopik ini. Untuk soalan ni, 10 markah. Senang saja. So, tips yang kita perlu tahu, yang pertama, persamaan baharu. Kenalkan pasti Y besar M, X besar dan juga C. Merujuk kepada paksi yang diberi dalam soalan. Seterusnya adalah kemahiran kita harus buat jadual baharu yang betul. Yang ketiga, graf. Graf itu yang digaris adalah hingga pintasan paksi Y. Iaitu memotong paksi Y supaya kita boleh dapatkan nilai C dengan cepat. Okey, kalau kita dah dapat pintasan Y, so terus kita cari nilai C. Yang kelima, terus cari M dalam garis. Kita dah buat garis penyuaian yang terbaik kan. Kita akan dapatkan 2 titik dan carikan M. Titik tu mesti disambung oleh garis penyuaian kita yang terbaik. So soalan diberi, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi 2 pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Hx sama dengan Ky tambah Xy dengan keadaan H dan K ialah bermalam. So diberi yang ni adalah persamaan linear. Dan seterusnya yang ni adalah clue kita. 1 per X dan 1 per Y. So 1 per X adalah X besar kita dan 1 per Y adalah Y besar kita. So bagaimana kita nak buatkan soalan ini? Persamaan baharu yang kita nak bentuk yang pertama sekali adalah bina persamaan baharu. So untuk jadikan graf tak linear ini kepada bentuk linear 1 per Y. Bagi paksi Y adalah 1 per Y. So kita akan bahagikan semua dengan Hxy. Akan persamaan baharu akan terbentuk 1 per Y sama dengan K bagi Hx tambah 1 per H. Atau 1 per Y untuk kita jelas nampak Y sama dengan Mx dan C. 1 per Y sama dengan K bagi H. Harap 1 per X tambah 1 per H. So 1 per Y adalah Y kita. 1 per X adalah X besar. K bagi H adalah M. Dan 1 per H adalah C.
Kita dah selesaikan, dapatkan Y besar sama dengan MX besar tambah C. Seterusnya, buatkan jadual baharu. Iaitu X besar, 1 per X dan Y 1 per Y. So, di sini kita perlukan dapatkan bacaan kita, jadual kita paling banyak 2 titik perpuluhan. Sebab dalam graf paling besar, kita boleh dapatkan 2 titik perpuluhan saja. So, jangan buatkan banyak titik perpuluhan. Okay. Dan kita perlu faham, kita mesti tahu, kita akan plotkan jadual X besar dahulu, baru Y besar dahulu, kemudian. Supaya kita tak keliru. Kita akan plotkan X dahulu, baru Y. So, kita plotkan 1 per Y melawan 1X dengan menggunakan skala 2 siang kepada 0.1 unit pada pasti 1 per X dan 2 siang kepada 0.5 unit pada pasti 1 per Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyesuaian yang terbaik. Gunakan graf DB untuk mencarikan nilai H dan K. So, kita ada jadual. So, kita akan buatkan paksi dahulu. Ikut yang skala diberi. Bagi skala 1 per Y adalah 0.5 bagi 2 cm. So, 1 per X adalah 0.1. Ini adalah jadual baharu. So, kita akan plotkan setiap nilai titik pada graf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan sambungkan semua titik. Kalau terbaik kita sambungkan semua titik. Kalau tak boleh kita buatkan garis penyesuaian yang terbaik. Okay, di sini juga kita nampak ada 2 titik yang kita tidak boleh disambungkan. Tetapi dia adalah seimbang. Iaitu atas adalah 1, bawah adalah 1. So, kita di sini terus potong paksi Y untuk dapat C. So, di sini C sama dengan 2.75. Dan kita akan cari lagi 1 titik untuk kita cari M. So, M sama dengan 2.24 tolak 2.75 bahagi 0.17. 0.17 ni adalah C kita kan. Okay, kemudian gunakan graf DB untuk mencari nilai H dan K. Di sini kita nampak 1 per H adalah C kita. So, terus 1 per H sama dengan 2.75. Kita selesaikan persamaan H sama dengan 0.36. Dan K per H adalah negatif 3, iaitu nilai M yang kita cari daripada titik ini. So, K sama dengan negatif 3 darab H. K sama dengan negatif 1.091. Okay. Pada soalan ini ada tak yang tak faham? Semua faham tak dengan soalan ini? Faham? Ada apa-apa soalan tentang semua yang saya bentangkan tadi? Adakah jelas? Okay, so tamatlah slot saya pada slot MOU ini. So, saya serahkan untuk soalan perbincangan kepada Felix. Baik, terima kasih kepada Abang Kopsal. Dan nak tanya ke murid-murid, bolehkah dengar suara saya dengan jelas? Kalau boleh dengar, boleh tulis okey. Boleh. Okey, thank you Nurul Putri Mawalia Kopsal. Okey. Okey. Saya nak share screen-nya. Baik. Selamat sejahtera semua dan nama saya ialah Felix dan dari SMK Keras Perdana. Dan kali ini saya ingin menerangkan perbincangan soalan bentuk kertas 1 dan kertas 2 akan dibincangkan oleh kawan saya iaitu Chun Wai nanti. Ya? Okey. Baik, soalan 1. Raja 1 menunjukkan graf garis lurus XY melawan X kuasa 3
diberi Y per H sama dengan X kuasa 2 tambah dengan K bahagi X. Dengan keadaan H dan H ialah pemalas. Okay. Baik. Persamaan yang diberi ini adalah persamaan bukan linear. Dan clue kita berada dalam graf. Baik. So, sekarang kita perlu tukarkan Y per H kepada XY. Dengan darabkan dengan XH. Lepas tu, H dan H boleh kita boleh potongkan H dan H dan X dan X kita juga boleh potongkannya. Dan akhirnya yang tinggal adalah XY sama dengan HX kuasa 3 tambah dengan KH. Dan lepas tu, XY adalah Y besar kita iaitu dan X kuasa 3 adalah X besar kita dan juga H adalah M kita. Dan H adalah C kita. Okey, baik. Setakat ini, boleh faham tak rakan-rakan? Okey. Faham ya? Okey. Baik, sekarang kita perlu cari nilai bagi H dan juga nilai bagi K. Baik, daripada persamaan kita juga boleh dapati C adalah sama dengan 6 lah. Okey. Dan biasanya dalam tajuk ini kita akan cuba dapatkan C dan M daripada graf. Maka untuk dapatkan M, kita tetapkan kepada formula Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Dan akhirnya kita boleh dapat M iaitu H kita sama dengan negatif 2 per 3. Dan lepas tu, untuk cari nilai bagi K, kita cuma gantikan semua nilai ke dalam persamaan ini. Ya, dan lepas tu kita akan dapat K sama dengan negatif 9. Okey, setakat ini boleh faham tak semua? Atau ada yang keliru tak? Mudah saja kan? Okey, baik. Kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada soalan 2. Baik. Soalan 2 menunjukkan graf garis lurus Y per X melawan X kuasa 2. Diberi Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah dengan 10X. Dan cari nilai K dan juga nilai H. Baik. Dan ini merupakan persamaan bukan linear yang telah diberi. Lepas tu, kita adalah berada di raja 2 ini. Dan lepas tu, untuk kita dapatkan Y per X, kita akan bahagi semua persamaan yang bukan linear ini dengan X. Okay, dan lepas tu, X kita boleh ringkaskannya dan akhirnya kita akan dapat Y per X sama dengan negatif X kuasa 2 tambah dengan 10. Baik, dan lepas tu, Y per X adalah Y besar kita dan X negatif X kuasa 2 adalah X kita dan X besar adalah X kuasa 3 dan M adalah negatif 1 dan C adalah 10. Maka, dalam graf ini, kita tidak dapat menentukan C kerana garis tidak memintas faksi Y dan kita juga tidak boleh menentukan nilai N kerana kedua-dua koordinat mengandungi pemboleh ubah. Jadi caranya ialah kita gantikan koordinat ke dalam persamaan dengan menggunakan Y besar dan X besar. Ya, lepas tu kita gantikan koordinat pertama kita ke dalam persamaan ini. Lepas tu kita boleh dapati K adalah sama dengan 9. Dan lepas tu kita gantikan dengan koordinat kedua dan akhirnya kita akan dapati H sama dengan 6. Okay. Baik. Faham tak murid-murid? Setakat ini. Okay.
Adakah saya terangkan terlalu cepat atau nak lambatkan lagi? Silakan saya boleh ya. Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada soalan ketiga. Okey, baik. Raja 3 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot log Y asas 10 melawan log X tambah 1 asas 10. Dan diberi AB adalah sama dengan 5 unit. Dan daripada sini, kita boleh dapati jarak daripada sini hingga sini adalah 4 unit. Dan di sini kita boleh dapati X adalah sama dengan 4. Lepas tu, kita juga boleh dapati di sini adalah 3 unit. Macam mana kita dapat 3 unit? Kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, baik. Dan lepas tu, daripada sini, kita juga boleh tahu jarak dari sini ke sini adalah 3. Dengan kita tolakkan 6 dengan 3. Lepas tu, dengan ini, kita boleh dapatlah koordinat A kita, iaitu 0, 3. So, yang ni kita perlu gunalah aplikasi dengan teorem-teorem dan juga yang kita belajarlah sebelum ini. Okey? So, diungkapkan Y dalam sebutan X. Daripada graf, kita perlu kena pasti nilai bagi M dan juga C. Dan daripada sini kita sudah tahu C adalah sama dengan 3 dan M adalah sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1 dan akhirnya kita boleh dapat M sama dengan 3/4. Dan lepas tu, kita perlu masukkan ke dalam Y besar sama dengan M, X besar sama dengan C. Lepas tu, 3/4 di sini kita boleh pindahkan ke belakang menjadi kuasa. Dan 3 di sini kita juga boleh pindahkan ke belakang menjadi 10/3. Dan lepas tu, kita boleh gabungkan log di sini menjadi bentuk macam ini. Dan lepas tu, log dan log kita boleh hapuskan. Akhirnya kita boleh dapati Y adalah sama dengan 1000 dan X tolak 1 kuasa 3/4. Dan itulah jawapan kita bagi B. 3B. Okey? Baik. Dan soalan 4. Raja 4 menunjukkan graf garis lurus Y kuasa 2 melawan 1/X. Dan daripada graf, kita perlu kenal pasti M dan juga cari nilai bagi C. Dan daripada persamaan, kita boleh dapati M adalah sama dengan 4. Lepas tu, kita perlu pilih salah satu koordinat dan masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu, apabila, sekarang saya akan gunakan koordinat di sini dan saya akan subkan ke dalam persamaan. Lepas tu kita akan dapat C adalah sama dengan 0. Oleh itu, kita gantikan ke dalam persamaan. Lepas tu, yang ini adalah sud dan punca kuasa 4 adalah 2 kan. Lepas tu kita akan tulis dalam bentuk ini. Okay, so ini adalah jawapan akhir kita lah. Okay, bagi B, kita perlu cari nilai X apabila nilai Y adalah sama dengan 2. Yang ini adalah sangat mudah saja. Kita cuma gantikan nilai Y ke dalam persamaan yang diberi di sini. So, kita akan kuasa 2kan kedua-dua belah untuk hapuskan punca kuasa 2. Lepas tu kita akan dapati X adalah sama dengan 1. Baik.
Itu sahaja daripada saya dan sekarang saya ingin serahkan masa kepada kawan saya iaitu Shun Wai. Okey, selamat sejahtera semua. Saya Hong Wai dari SMK Camp Pertanian. Sekarang saya akan menerangkan macam mana kita boleh dapat menyelesaikan soalan dalam kertas 2. Yang pertama, kita mesti menentukan itu bentuk hubung linear. Okey. Yang tadi kawan saya iaitu Pukohau Tablik telah terangkan itu persamaan mesti tukarkannya dalam bentuk linear kan, itu straight line. Okey. Yang seterusnya, kita mesti buat jalan baru dengan sub value into the new equation, iaitu linear equation, right? Untuk jalan baru ikut hubungan linear. Yang seterusnya, kita mesti buatkan titik dengan ikut jalan baru, iaitu ikut dengan persamaan hukum linear. Persamaan linear, sorry. Okey. Yang seterusnya, kita mesti lukis garis yang bersilang dengan kebanyakan titik yang telah diplot. Itu kita mesti lukis satu garis lurus. Mesti bersilang dengan kebanyakan titik. Kalau boleh kan, mesti balance. Okey. Yang akhir sekali, kita boleh dapat kena pastisi dan nilai M iaitu graf yang telah diplotkan. Okey. Sekarang mungkin ada banyak orang bukan sangat faham macam mana kita nak ikut cara ini. Jangan risau. Marilah kita masukkan soalan. Okey. Di sini, itu equation itu ialah T equals to TL power of Q plus 3, right? Di sini. Kan? Okey. Dan seterusnya, kita tengok itu jarak. Itu dah bagi jarak kan? Yang dengan Q itu value. Okey. Di sini dia cakap Q dan P ada permalan. Constant. Itu ada satu number. Tapi itu sekarang dia unknown. Okey. So, kita tengok A first. Plot log T atas the bawah. Sekarang saya akan short form cakap log T. Okey. Log. Saya cakap log saja. Plotkan log T melawan log L dengan menggunakan skala 2/0,1 unit pada pasti. Log L dan 2 cm pada 0,1 unit pada pasti. Log T. Okey. Kita mesti memerhatikan di sini dia cakap plot log T melawan log L kan. Log T against log L. Okey. Di sini itu ialah y axis. Okey. Aksi y. Itu log L iaitu x axis aksi x. Mesti memerhatikan sini mesti y axis, sini x axis. Mesti memerhati ya. Yang seterusnya kita boleh buat cara baru. Okey, macam mana kita boleh buat cara baru? Di sini dia tak bagi clue kan. Log T dan log L. Kita start nilai T dengan menggunakan jarak yang telah diberikan. Okey. Yang seterusnya kita mesti lukis jalur penjayaan. Iaitu draw the line of best fit. Okey. Itu ikut dengan jarak baru. Seterusnya kita boleh cari C dan N dengan menggunakan information dan itu graph. Okey. Yang seterusnya itu B, dia nak cek dia meminta kita tukarkan itu equation ditinggalkan dalam bentuk persamaan garis lurus iaitu linear equation. Okey. Yang seterusnya di sini tadi saya telah cakap itu jarak clue kan. Okey. Kita boleh lengkapkan pada ini iaitu kita bentuk cara baharu. Okay. Itu cara baharu kan. Kita sub itu nilai dalam itu bentuk log untuk dapat itu nilai yang baharu. Okey. Seterusnya. Okey. Dan di sini ada graph kan. Okey, di sini
log key. Yang tadi saya telah mentionkan, tapi untuk mengelakkan ada orang salah faham atau tak dengar, sini mesti y-axis proxy y. Okay. And then dia cakap menggunakan skala 2 sin kepada 0.1 unit. Sini kosongkan, sini asalan. Yang seterusnya 0.1, 0.2, 0.3 dan seterusnya. Okay. Okay, then kita nak lukis itu x-axis iaitu log L. Juga sama. Kita tengok log L. Ya, itu juga sama. Skala 2 sin kepada 0.1 unit, sini juga 2 sin kepada 0.1 unit. Agaklah saya terangkan dengan macam terlalu cepat. Tak. Kalau saya macam cakap terlalu cepat, kita boleh komennya. Guys, please give a comment, okay? Otherwise, I'm very embarrassing, okay? Okay, paham ya? Okay ya? Okay, thank you Mawalia, thank you dong. Okay, good. Okay, seterusnya kita boleh plotkan kiri tersebut. Itu nilai dalam. Jadwal baru kita plotkan. Ya. And then kita plot, and then lukis satu garis lurus, straight line. Okay. Itu draw the line of basic itu saya disingkan. Mesti bersilang dengan pintasan y. Mesti hingga xy axis. Oke. Dan seterusnya masuk B. Tunjukkan bagaimana persamaan lengkap boleh ditukarkan kepada persamaan garis lurus yaitu linear equation. Oke. Nah, soalan ini kita mau nanti ya. Itu persamaan yang diberikannya T sama dengan PL kuasa Q tambah 3 kan. Sini ada kuasa. Macam mana kita boleh tukarkan itu persamaan dalam bentuk linear. Oke. Sini juga ada clue. Sini ada log T. Di sini juga ada log L. Oke. So kita subkan persamaan ini dengan bentuk log. Oke. Semua itu boleh atau nilai tambahkan dengan itu log asas 10. Di sini juga ada orang. Kenapa itu nak pecahkan itu P dengan L? Oke. Nanti ya saya gunakan. Di sini log. Kalau sekarang saya campurkan log kepada di sini, izinkan log PL Q tambah 2. Oke. So kita mesti ingat dalam Pak itu log hukum log kan. Semasa kita ada log itu asal 10 macam itu saya bagi XY lah. Saya bagi XY. Itu adalah sama dengan log X tambah log Y. Oke. Paham ke semua? Itu ada dah belajar dalam itu Pak chapter 4. Oke. Paham ya? Oke, begini dulu. Oke, so yang seterusnya di sini juga ada kuasa. Tapi jangan risau. Dalam bentuk log, kita boleh pindahkan kuasa tersebut ke depan log. Kan? Nah, nanti ya saya iris. Oke. Yang seterusnya di sini kita dah bentuk itu persamaan linear equation
right? So, di sini ialah Y besar kan? Okay. So, saya nak tanya, sekarang mana itu ialah M? Mana itu ialah X? X besar. Mana itu ialah C? Semua boleh bagi jawapan tak? Atau komen tak untuk bagi jawapan? Untuk cari itu M, X besar dan itu C. Ada tak? Ya, betul. Itu Y sama dengan log C. Itu X sama dengan log. Nanti ya. Ya, itu C sama dengan itu log P. Ya. Tetap saya. Itu semua jawapan betul. Lalu, nah, type itu sama dengan kan, tapi type itu kalau sama dengan itu plus kan. Oke. Betul. Itu Y besar, ya, Y besar. Di sini Y, X besar. Sorry ya. Di sinilah N, di sinilah C. Oke. Betulnya. So, tengok itu C1. Use the graph form from A to find the value of the maximum period of oscillation when L equals to 3.4. Gunakan graph anda dari A untuk mencari nilai tempo ayunan maksimum apabila L sama dengan 3.4. Oke, sekarang di sini soal ini carikan itu tempo ayunan yaitu T. T itu tempo dan time maximum period. Oke, so kita boleh dapat itu dapat dalam graph itu. Oke, macam mana? Oke, yang sekarang kita mesti nilai itu dalam bentuk log atas 3.4 sama dengan 0.53. Oke, itu L kan? Di sini kita tengok 0.53. Nah, di sini. Ya. Oke, kita dapat itu log T sama dengan 0.73. Oke, kita dapat itu log T atas 10 sama dengan 0.73 kan? Oke, kita dapat T sama dengan 5.37 Oke, so sekarang itu ada sedikit ya. Di sini dia nak kita cari nilai bagi P dan Q. Oke, dalam itu graph kamu mungkin rasa macam mana cari itu P dan Q itu dalam bentuk itu kan di sini kan Q fluctuate. Oke, kita result. Sekarang marilah kita cari itu C first. Oke, itu C itu pindahan Y kan. Oke, so log P equals to 0.29. Oke, so kita untuk dapat itu P kan, itu P adalah sama dengan 10 0.29 itu sama dengan 1.95. Oke kan? Oke. So, yang seterusnya kita tengok itu Q. Itu Q. Mungkin ada banyak orang itu tahu telah mengetahui macam mana kita nak cari itu M. Tapi untuk mengelakkan ada orang tak faham, di sini saya akan tuliskan itu cara untuk mencari M. Satu lagi sekali itu Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Oke. Sekarang kamu boleh pilih yang kedua kolonial pilih dua titik graph itu. Nah, di sini saya pilih 0.87 dan 0.29 itu y-axis lah. Itu 0.7. Mungkin ada orang ada soalan. Kenapa di sini 0.7 saja? Oke.
kita tengok sini 0.7 kan. Saya pilih titik ini dan titik itu. Karena di sini X sama dengan 0. Oleh itu, X 0.7 tolak sebelah atas sama dengan 0.7 saja. Okey, yang seterusnya kita boleh cari itu N. Karena itu Q tambah dengan itu N. Dan seterusnya, untuk nak cari Q, kita semua mesti tolak 3. Itu Q sama dengan negatif 0.171. Okey ya? Okey. Semua dah selesai. Sekarang, saya akan serahkan kepada Dr. Hao. Okey, terima kasih kepada Felix dan Chuai atas perbincangan sore ini. Okey, ada tak apa soalan yang rakan-rakan nak tanya? Ada tak soalan? Adakah penjelasan kita jelas? Berikan komen sikit. Okey, jelas. Okey, so mohon perhatian, minta semua tolong isi kehadirannya. Rakan-rakan dari SMK Trustdana, SMK Badato Sinon serta SMK Primpus. Sila isi kehadiran.